Jadi ini adalah tempat terakhir untuk saya lawati, explore di Pulau Langkawi, memang terbaik. Jadi hari ini hari kelima, masuk hari ke-6 tak silap. Jadi besok petang kita akan ambil bot pukul 5.30 dan bergerak ke selatan untuk explore ke satu negeri ini pula. Rasulullah, sedang aku berbaring, tiba-tiba aku mendengar desir suara seperti bunyi kisaran gandum dan berdengung seperti suara lebah. Okey, rumah ni kena hati-hati sikit sebab ada tabuan ni. Lalu mengangkat kepala kerana terkejut dan takut. Lalu aku mendekati bayangan itu. Tidak lama aku mendengar deritan dan tangisan berkata, "Bergema, bergema, wahai Abu Dajjal, engkau telah membakar kami dengan perkataan tulisan di atas." Assalamualaikum semua. Kali ni eksplorasi berakhir di Negeri Sembilan selepas 2 minggu pusing satu semenanjung dan kita turun balik ke selatan ke Negeri Sembilan. Dan kali ni kami ke sebuah lokasi yang agak rare, yang lama telah terbengkalai, jauh di dalam hutan hutan kelapa sawit dan jalan tanah merah. Hampir 10 km juga untuk kita masuk ke dalam. Dan sekarang pukul 12 lebih. Itu dia. Agak scary jugalah untuk kita masuk ke dalam. Lebih kurang 45 minit untuk masuk ke dalam. Kalau guna 4x4 akan lebih cepatlah. Okey, tempat ni sedikit yang saya dapat tahu. Tempat ni adalah salah satu projek yang telah diasaskan pada tahun 2006 dan dianggarkan bernilai hampir 250 juta. Fasiliti ini ditubuhkan bagi menjadi one stop center untuk satu plan nasional dalam kaedah terancam, bersepadu dan lestari untuk support industri tenaga lembu. Atas sebab-sebab tertentu projek ni mengalami masalah mungkin dalam tahun 2011 ataupun 2012, saya kurang pasti. Sejak tu fasiliti ini telah terbengkalai sehingga kini 2020. Dalam kompleks ni ada main center, laboratory, pusat ternakan, pusat penyembelihan dan juga kuartus pekerja. Keluasan keseluruhan projek ni dalam mungkin anggaran kawasan tanah dalam mungkin dalam ribuan hektar. Jadi malam agak scary juga kerana kat dalam ada banyak bahan indikasi mahal dan semua kan. Mungkin ada sepanas-sepanas darah-darah lama. Jadi agak scary juga. Semoga dipermudahkan kita punya eksplorasi kali ini. InsyaAllah kita mungkin akan berakhir dalam dalam 3 ke 4, InsyaAllah. Kita jumpa dekat sana. Ini
kita dah sampai lokasi tersebut. Bangunan dia ada dalam 45 ataupun 8 Assalamualaikum. Okay, sekarang kita dah sampai dekat bangunan tinggal ni. Sini agak sunyi juga. Memang sunyi betul. Jadi agak scary juga. Jom lah kita buat eksplorasi. Jadi sekarang kita nak set up semua perlengkapan untuk eksplorasi. Jom kita bermula. Ini adalah bangunan pertama. Memang kat sini memang terlalu sunyi. Memang sangat sunyi. Di sana mungkin lab. Ada botol-botol makmal kat sana. Wahai Rasulullah, sedang aku berbaring, tiba-tiba aku mendengar desir suara seperti bunyi kisaran gandum. Jauh dekat bawah ni banyak dokumen-dokumen dokumen-dokumen lama. Voice. So Adam dekat bahagian luar sana. So saya akan berada di dalam. Tapi kali ini kami tak berpecah jauh lah.
Sebab bangunan ni sangat jauh dengan hutan ni. Sangat jauh. Tangisan. Ini mungkin barang-barang semua stok lah. Agak menebalkan juga dekat sini. Anjing pun dah mula menggonggong. Ini ada darah. Tak tahu kunci gaji darah pun. Anjing dah mula menggonggong kuat.
Kita mendengar macam seorang perempuan menjerit kat sana. Jadi tempat ni ada makmal uji gaji darah. Dan pada malam tersebut masa kita buat rakaman, kita dengar salakan anjing. Sedangkan kat sini hutan kan, anjing, dan di samping salakan tu ada suara perempuan ataupun jeritan. Kalau dalam kamera kita dengar macam bunyi anjing sakit, tetapi dia macam dalam satu kumpulan anjing tu mereka menggonggong lah kan, seperti melihat sesuatu. Yang masa tu juga ada satu jeritan yang sepanjang kami membuat eksplorasi sehingga perempat lah lebih kurang katanya, suara tu tak berhenti. Bunyinya di bahagian hutan depan, dan bila kita sampai dekat water sana, bunyi tu macam mengikut daripada pokok ke pokok. Bunyi dia macam seperti mengikut. Dekat dalam hutan sana. Okay, dekat dalam kamera tak dengar aku jelas lah. Kena pasang lampu terang sikit. Tak apa, kita pusing-pusing kat dalam dulu. Kuat bunyi dia. Mungkin dalam kamera anda kedengaran lain, tapi kami kat sini kedengaran dia lain. Bunyi tu diiringi salakan anjing menjerit-jerit.
Kita baru je explore pada rumah pertama. Sekarang jam 1:06. Okey, kita buat eksplorasi dulu kat dalam bangunan. Jadi tempat ni agak lama juga lah terbiar kan. Agak besar dan dia ada pusat penyembelihan binatang lembu dekat bahagian sana. Agak jauh sikit daripada bangunan-bangunan yang lain. Jadi kali ni kami tak berpecah sangat jauh. Agak tempat ni jauh daripada penduduk hutan. Safety kita ambil kira jugalah. Kuat betul bunyi dia sampai sini dengar. Jadi ada juga antara bangunan ni yang tak boleh dimasuki ya, sebab semak dah naik tinggi ya. Ada juga rumah yang mempunyai tebuan. Jadi kena hati-hati ya. Dan berdengung seperti suara lebah. Mungkin boleh tengok drone waktu siang nanti. Keadaan daripada atas. Daripada review bagaimana keadaan dia. Sangat kuat bunyi dia sampai ke tengah ni. Di sebelah sini terlampau sunyi. Hutan. Kita boleh dengar sampai ke arah sini bunyi dia. Lalu mengangkat kepala kerana terkejut dan takut. Okey, terlihat kat sini ada orang. Ada ancak kat sini lorong sana. Bergema. Jadi kita teruskan eksplorasi. Kita abaikan sekejap suara tu, sebab kita nak merakamkan keadaan dalam bangunan ya. Biasalah eksplorasi macam ni. Kadang-kadang kita tak sangka, tak expect. Jadi ni mungkin quarters. Dekat bangunan pertama tadi saya lupa nak tunjukkan, ada orang tampal ayat satu ayat dekat bangunan pertama sana. Seriously, yang menjerit tadi tu bukanlah suara anjing Suara anjing disusuli dengan satu jeritan yang tak berhenti. Ini pun kita tak pasti
Tulang-tulang hancur, tulang-tulang apa? Banyak tulang. Tulang yang bercampur-campur. Rangka-rangka tulang binatang aku tak tahu kan. Okey, rumah ni kena hati-hati sikit sebab ada tabuan Dia mungkin rumah pekerja juga. Kita jumpa di sini je. Tikus. Pasti ada satu rumah lagi yang kita boleh masuk dekat sini Laluan masuk ke rumah tersebut. Mana laluan dia?
ada lagi rumah sana. Tapi dah ditutupi. Agak susah nak ke sana. Jadi kalau terus sana, dia mengalir ke tempat penyembelihan. Bismillah. Ada siapa-siapa tutup pintu tak pagi tadi? Tak ada bang. Ha? Okey, pintu ni kami pagi tadi, bukan pagilah, petang kami sempat survey sekejap. Rasa pintu ni terbuka dan tak bertutup. Jadi agak pelik juga lah pintu ni tertutup. Tetapi pada rakaman pertama itu hari, MRA ada buat sedikit rakaman santai pakai handphone waktu siang dapat rakamkan jugalah. Jadi boleh lihat pada channel MRA. Kita bagi salam. Bismillah. Ada benda berbulik jatuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada benda bergedebup jatuh dekat ujung sana. Agak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala nuhin fil alamin. Assalamualaikum. Agak pelik lah pasal petang ni kami sebelum masuk dalam kita bersedia dulu keselamatan sini kan, sekejap tak semua lah. Jadi bilik ni memang pintu terbuka lah, tak tertutup. Sini malam ni agak pelik, tertutup rapat. Jadi kita pergi ke arah sana. Bismillah. Jadi kita pergi ke arah bunyi jatuh dia. Dan amat mengejutkan, pintu ni juga tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah kuartus pekerja. Kuartus pekerja.
Saya dengar bunyi jatuh kat sini tadi. Apa? Baikkan, bismillah. Assalamualaikum. Jadi inilah dia laboratori ya, pusat penyelebihan haiwan yang terbesar bagi saya lah, terbiar. Kalau nak masuk dalam ni kena pastikan naik 4x4 lah, ataupun kereta jangan lewat. Lokasi di Negeri Sembilan. Okey, dekat sana memang dah tertutup. Kita bergerak keluar. Tutup balik pintu. Betul ya? Okay. Atau mau orang. Tutup balik pintu. Tutup balik pintu. Betul ya? Okay. Atau mau orang. Kita bergerak ke rumah seterusnya. Suasana dia sama macam banglo Pasir Gudang Tanjung Puteri. Dari rumah sana tu dia agak susah sikit nak masuk. Agak payah sikit nak masuk. Sebab ada bersemak . Bismillah. Assalamualaikum. Kat belakang ni pun ada lagi bangunan belakang ni. Memang tapi agak ada bersemak juga. Kita tak boleh masuk bahagian sana. Kedengaran seperti itu. Masih ada yang tengah. Macam bunyi kompresor . Mungkin TNB dalam ni.
Sedangkan kat sini tak ada bakalan elektrik. Dan nak kuasa running lagi. Okey, jadi kalau kita terus ke depan sana, terus ke depan sana, akan pergi ke pusat, tak silap lah, pusat penyembelihan yang agak besar lah kat sana. Jadi mungkin kita akan pergi ke depan balik. Kita duduk sebentar. Nak kata meremang memang meremang. Sekarang pukul 1.41. Sebab masa kami belum sampai tadi, memang tak ada bunyi macam inilah. Okey. Selepas kami sampai dalam setengah jam baru dia start berbunyi. Mungkin kau boleh duduk sekejap lah dekat dalam salah satu bilik di sana. Jadi saya ambil kesempatan untuk uji nyali sekejap kat area makmal sini. Sekarang pukul 1.50. Boleh tahan lah kat sini dengan bunyi anjing lagi. Ni pada masa dulu
mula kuat tiba-tiba. Okey, saya lupa nak tunjuk satu di tanah ada tampal satu air suci. Kita pergi ke sana sekejap. Kacau pula. Akbar. Okey, di sini peristiwa tulisan agung. Jadi saya bacakan sedikit di sini. Ada satu ayat yang ditampal. Peristiwa tulisan agung. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, seorang sahabat Nabi SAW, bersama Abu Dajannah, yang berkata, aku telah mengadu kepada Rasulullah dengan berkata, wahai Rasulullah, sedang aku berbaring, tiba-tiba aku mendengar desir suara seperti bunyi kisaran gandum dan berdengung seperti suara lebah. Dan aku terlihat pancaran kilat. Lalu mengangkat kepala kerana terkejut dan takut. Lampu punya masalah. Tiba-tiba aku nampak bayangan hitam berdiri tegak memanjang memenuhi ruang rumahku. Lalu aku mendekati bayangan itu, aku terasa kulitnya seperti bulu landak. Bayang itu menyemburkan cahaya seperti semburan bunga api ke arah mukaku, sehingga aku menyangka badan dan rumahku terbakar. Lalu Rasulullah menyatakan, itu adalah syaitan yang mahu mengacau atau membuat keburukan di rumahmu, ya Abu Dajannah. Lalu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Talib, tulislah ini. Maka Saidina Ali pun menulisnya seperti di atas. Aku membawa tulisan tersebut balik ke rumah dan aku letakkan di kepala dan tidur. Tidak lama aku mendengar deritan dan tangisan berkata, wahai Abu Dajannah, engkau telah membakar kami dengan perkataan tulisan di atas. Demi kebenaran sahabatmu, tolonglah buangkan tulisan tersebut. Aku tidak akan datang mengacau engkau lagi. Tolonglah. Abu Dajannah menjawab, aku tidak akan membuang sehingga Rasulullah suruh aku membuangnya. Abu Dajannah menyambung ceritanya,
Sepanjang malam tersebut aku mendengar jeritan dan suara mengerang kesakitan sehinggalah menjelang subuh. Ketika aku sembahyang subuh bersama Rasulullah, aku pun menceritakan kepada baginda hal tersebut. Demi Allah yang telah mengutusku sebagai Rasul, sesungguhnya mereka syaitan-syaitan itu telah merasakan kesakitan dan akan menerima azab siksa hingga ke hari kiamat. Peristiwa tulisan agung. Jadi beginilah keadaan tempat penyembelihan. Agak scary. Mungkin ayat-ayat tersebut ditampal kerana suasana di sini, jeritan-jeritan, suara. Ada busuk atas tu. Jadi selesai sudah eksplorasi di semua. Kali ni kali kedua saya dan MRA kembali ke lokasi di Negeri Sembilan ni kerana rakaman kali pertama yang hampir sebulan yang lalu, rakaman pada waktu siang fail saya ada masalah, semua tak boleh menggunakan, jadi terpaksa kembali semua ke sini. Jadi hari ni sampai masalah dari segi cuaca, hujan yang lebat untuk masuk ke dalam lokasi tersebut. Kita tak boleh nak buat apa, cuma mungkin kita boleh tunggu sekejap, mungkin hujan akan berhenti, kita buatlah rakaman setakat mana kita boleh lah yang kita dapat. Tetapi pada rakaman pertama itu hari, MRA ada buat sedikit rakaman santai pakai handphone waktu siang, dapat rakamkan jugalah. Jadi boleh lihat pada channel MRA. Jadi sekarang keadaan di sini agak lebat Kali ni kita naik 4x4 pula, jadi agak lancar perjalanan daripada sebelum ni. Yang agak kita sangat awet, memang agak slow lah, Jadi sekarang ni pakai 4x4 kita agak senang sikit, lancar perjalanan. Jadi perjalanan nak masuk ke dalam ni lebih kurang 10 km ke dalam hutan. Dan juga ada kebun kelapa sawit. Jadi kawasan ni memang agak sepi pada waktu malam, agak sunyi dan jauh daripada perempatan. Jadi kita nak lihat balik tempat hari tu yang kita ada rekam yang suara-suara tu. Sebab kat sini memang jauh ke dalam sana. Kita dah sampai sekarang. Mungkin ini adalah pintu gerbang atau pintu masuk ke satu projek atau program pengeluaran lembu halal secara komersial
sepanjang rantaian bersepadu atau dikenali sebagai Pusat Feedlot Nasional, yang mana direalisasikan pada tahun 2008 dan mungkin telah ditutup mungkin dalam tahun 2014 ke atas kerana ada kontroversi yang agak sensitif untuk diperkatakan. Kalau ikutkan, projek ni bernilai 250 juta. Ia mungkin sudah ditutup lebih kurang dalam tahun 2014 mungkin. Agak sayang sekali lah. Tempat ini juga terkesan sebab dalam tahun Februari ada banjir besar di kawasan ini dan mungkin juga menyebabkan tempat ini terkesan kerana kerosakan di fasiliti di dalam kawasan bangunan ini. Ada beberapa sumber mengatakan bangunan-bangunan ini semua kalau nak dibina pun dalam anggaran RM40 juta. Ada juga sumber yang mengatakan lebih kurang 78 juta. Agak mahal juga kos ni. Jadi sekarang kita menuju ke kawasan tersebut, yang mana laluan dia agak sukar sikit. Kita dah sampai lokasi pada malam tersebut di keadaan waktu siang dia. Kita pun tak boleh lama sangat dekat sini sebab petang lah sekarang waktu petang. Okay, jadi sekarang kita dah sampai ke lokasi ni. Sekarang petang 6 lebih. Jadi kita tak banyak masa lah untuk buat rakaman. Lagipun hujan lebat. Jadi kita cuba untuk merakamkan apa yang kita dapat rakamkan. Jadi dekat sini memang udara ataupun keselamatan perlu diambil kira lah, sebab kat sini ada lab apa semua kan. Sekarang ini adalah pemandangan waktu siang. Jadi dalam tempat ni memang ada bangunan utama iaitu main center depan ni. Mungkin sebagai pusat pentadbiran iaitu office. Dalam ni juga ada lab atau research center. Jadi tempat ni keluasan dia mungkin dalam 600 ekar. Tapi kalau ikutkan pelan yang diluluskan dalam 1500 ekar kalau saya tak silap lah. Dan pajakan selama 30 tahun kepada satu syarikat swasta untuk urus tadbir tempat ni. Dekat tepi bangunan ni ada juga kat dekat sana kuartus pekerja. Dekat bahagian sini juga ada beberapa kuartus pekerja lah, penempatan kat sini dekat bahagian sana. Dekat belakang sana di satu kawasan lain jauh sikit daripada sini ada macam kandang, kilang dan juga pusat penyembelihan yang bertaraf antarabangsa. Jadi tempat ni dulu pernah menjadi satu pusat penternakan lembu yang cover semua aspek lah, dari segi teknologi, penghasilan ternakan, R&D, research and development, pemasaran, pusat penyimpanan
dan pemprosesan daging dan juga logistik. Semua dekat sini. Semua dekat area belakang sana lah. Sebab dia jauh daripada quarters pekerja ni lah. Jadi area tersebut dekat bahagian belakang sana. Jadi sekarang ni memang hujan. Kita tak tahu lagi kita nak explore macam mana. Jadi kita akan cuba pergi dekat bahagian belakang sana, dekat pusat penyembelihan. Ini ada dia punya lab. Jadi rasanya dah nak ambil gelap lah. Okey, sekarang disebabkan apa hujan, kamera jaga kita pusing-pusing dan kita akan terus pergi ke pusat penyembelihan. Ini adalah main office. Belakang sana ada quarters pekerja. Okey, quarters pekerja. Dan hujung sana adalah pusat pembiakan penyembelihan lembu-lembu dan mungkin pengumpulan lembu di sana lah. Diasingkan jauh daripada kuartus pekerja. Dan dekat sana, belah sana ada lab dan kedudukan dia ada saya kongsikan pada rakaman drone. Siang hari boleh tengok daripada atas. Dan sekarang update atap genting semua dah kena rembat. Bulan lepas kita pergi, atap ni ada lagi. Habis rangka dah tinggal. Ni dah reda sikit hujan, kita tak tahu bila-bila dia boleh turun balik kan. Okay, ni jalan ke pusat penyembelihan. Jadi kat sini memang banyak lebah ataupun tebuan dekat kawasan sini, dekat pokok. Dekat sini sila masuk memang kena tebuan. Sana. Ada satu bangunan yang besar yang kita tak boleh nak masuk sebab dia bersemak.
Jadi ini adalah Feedlot National. Dekat kawasan sana mungkin dapat pusat-pusat pembiakan ataupun pengumpulan. Jom kita pergi ke sana. Kita kejar masa sikit sebab dah nak senja ya. Kita kena gerak sebelum maghrib. Jadi hari ni saya pakai topi daripada Magic Blue, produk Magic Blue, yang mana banyak selebriti-selebriti yang menggunakan produk ini, seperti pelakon Makaria, Abang Zaro Umbrella, Nina Story dan selebriti yang lain. Jadi di sini saya tidak pasti ini kawasan apa. Kepada yang mengetahui dalam penternakan mungkin boleh kongsikan, dan saya tidak tahu banyak maklumat tentang feedlot . Jadi tempat ni ada makmal uji gaji darah, dan pada malam tersebut masa kita buat rakaman, kita dengar salakan anjing. Sedangkan kat sini hutan kan, anjing, dan di samping salakan tu ada suara perempuan ataupun jeritan. Kalau dalam kamera kita dengar macam bunyi anjing sakit, tetapi dia macam dalam satu kumpulan anjing tu mereka menggonggong lah kan, seperti melihat sesuatu. Yang masa tu juga ada satu jeritan yang sepanjang kami membuat eksplorasi sehingga pukul 4 lah lebih kurang katanya, suara tu tak berhenti. Bunyinya di bahagian hutan depan, dan bila kita sampai dekat quarter sana, bunyi tu macam mengikut lah, daripada pokok ke pokok. Bunyi dia macam seperti mengikut. MRA. Dan ini adalah kolaborasi tour bersama MRA yang terakhir. Nanti akan datang insyaAllah lagi sekali penamat di selatan. Ini pekerja pilot. Jadi belakang kita tak pasti. Saya tak pasti bangunan apa yang besar belakang. Tapi tak boleh dimasuki sebab dah terlalu bersemak. Jadi ada banyak juga jumpa tulang-tulang lembu. Tulang-tulang lembu. Malam dekat sini sebenarnya bagi saya memang agak scary. Okey, tak ada jalan untuk ke sana.
bangunan ni besar tapi tak tahu mana jalan dia sebenarnya untuk kita masuk ke sana. Rasa macam agak bahaya. Mungkin kat sini dalam ni kita tak tahu apa yang melingkar dekat bawah ni. Jadi ini saja yang dapat saya rakamkan eksplorasi terakhir di selatan di Negeri Sembilan, di Feedlot Nasional yang mempunyai isu ataupun kontroversi. Jadi kepada siapa-siapa yang mengetahui tentang maklumat tentang tempat ini, boleh drop komen di bawah. Jadi jumpa lagi untuk eksplorasi akan datang, tak pasti bila, insyaAllah. Jangan lupa subscribe, stay tune dan like dan share. Jangan lupa subscribe sekali sahabat kolek saya yang begitu semangat, Mr. Adam Official, untuk berkarya. Keep support.